Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam segmen khas membaca buku himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita sedang membahaskan risalah beliau berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, 3 dasar utama ajaran Islam, yang mana dalam segmen sebelum ini kita telah bahaskan dasar yang pertama, mengenal Allah, dan juga dasar yang kedua, mengenal agama Islam. Makanya tuan-tuan, pada segmen kali ini kita akan bahaskan dasar yang ketiga yang dibahaskan dalam risalah ini, iaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah, adapun dasar yang ketiga ialah mengenal Nabi kalian, iaitu Muhammad. Yakni antara dasar yang ketiga, perkara asas yang ketiga yang perlu diketahui oleh setiap seorang Muslim itu ialah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah dia mengenal Allah, mengenal agama Islam, maka seterusnya hendaklah Muslim itu mengenal nabinya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu nama penuh Nabi Muhammad. Bapanya ialah Abdullah, datuknya ialah Abdul Muttalib, dan moyang baginda ialah Hashim. Hashim adalah daripada suku Quraisy, yakni bangsa Quraisy. Suku Quraisy pula adalah daripada bangsa Arab, yakni orang Arab. Baginda Rasulullah ialah orang Arab. Dan bangsa Arab pula adalah daripada keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Yakni sedar tak sedar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim alaihima assalam. Dan ini nak kata bahawa ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pertalian nasab sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana kedua orang anak Nabi Ibrahim, iaitu Ismail, dan juga anak beliau yang seorang lagi, Nabi Ishaq, ternyata kedua mereka adalah penghulu dua bangsa besar, di mana Nabi Ismail adalah datuk pertama orang Arab, manakala adik atau abang beliau yang seorang lagi, iaitu Nabi Ishaq, merupakan datuk kepada bangsa Bani Israel, yang mana kita sedia maklum insyaAllah bahawa ramai daripada kalangan rasul-rasul yang diutus oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala terdiri daripada kalangan orang-orang Bani Israel, termasuklah Nabi Musa dan juga Nabi Isa, yang mana datang daripada Nabi Musa datangnya orang-orang Yahudi, dan Nabi Isa, daripada Nabi Isa datangnya orang-orang Nasrani.
Dan ternyata bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya Rasul yang diutus daripada kalangan bangsa Arab. Jadi itu sejarahnya. Maka kata penulis, semoga kesejahteraan dan keselamatan yang terbaik dilimpahkan kepada baginda, baginda dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur baginda adalah 63 tahun. Yakni umurnya sewaktu baginda wafat 40 tahun sebelum menjadi nabi dan 23 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul sewaktu berumur 40 tahun. Dan berapa lama baginda menjadi seorang nabi dan rasul? Jawapannya ialah 23 tahun. Sebab Nabi meninggal ketika umurnya 63 tahun. Jadi 63 tolak 40, dia dapatlah 23 tahun. Selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyuruh manusia kepada agama Allah. Ya. Ini pendek kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diangkat menjadi nabi dan rasul semenjak dari lahir. Jadi bukan begitu. Bukan begitu fahamannya. Sebaliknya Nabi hanya diangkat menjadi rasul sewaktu berumur 40 tahun. Kemudian kata penulis, baginda diutus menjadi nabi dengan surah Iqra dan dilantik menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Yakni ayat yang pertama yang kita sedia maklum insya-Allah yang turun ke atas Nabi Muhammad ialah surah beberapa ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dalam peristiwanya sewaktu Nabi sedang duduk bersendirian di Gua Hira di Mekah, tak semena-mena dalam keadaan waktu itu gelap gelita, waktu malam, datang suara yang berteriak, menyuruh, berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Dan Nabi membalas mengatakan, ma Nabi qari, aku tidak pandai membaca. Maka akhirnya diperintahkan atau dibacakan kepada baginda beberapa ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya. Dan seterusnya. Tinggal lagi sedar tak sedar dengan turunnya beberapa ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq ini yang bermula dengan ayat Iqra, Nabi Muhammad telah dilantik menjadi seorang Nabi. Ini dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini. Sedangkan dia adalah satu yang luar biasa, suatu mukjizat. Maka diangkat Nabi dengan ayat-ayat surah Al-Alaq ini menjadi seorang Nabi. Dan dalam peristiwanya tidak berapa lama kemudian, ketika mana Nabi bergegas pulang setelah dibacakan ayat-ayat pertama tersebut dalam surah Al-Alaq itu, Nabi segera pulang ke rumahnya dalam keadaan takut yang teramat. Ketika mana sampai ke rumah, baginda terus menyelimutkan dirinya di bawah selimut, di bawah kain selimut. Maka ternyata datang malaikat Jibril
membacakan pula beberapa ayat daripada surah Al-Muddathir, ya. Dan di situ para ulama khususnya dengan turunnya ayat yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ini bangun, jangan baring berselimut, dan berilah peringatan. Jadi perkataan berilah peringatan di situ, di sisi para ulama, secara tidak langsungnya adalah lantikan ke atas Nabi Muhammad dilantik menjadi seorang rasul, ya. Ini kerana ini dibahaskan juga oleh para ulama, perbezaan antara seorang nabi dengan seorang rasul ialah di mana kedua-dua nabi dan rasul adalah manusia yang diwahyukan kepadanya syariat. Ini diwahyukan kepadanya jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Panduan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kedua-dua mereka, nabi dan rasul. Tinggal lagi bezanya, seorang nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan isi wahyu, isi syariat yang telah diturunkan kepadanya. Seorang nabi tidak diperintahkan. Ini boleh kita kata bahawa wahyu yang diturunkan itu adalah khas buatnya secara khusus, tanpa diperintahkan supaya disampaikan kepada orang ramai. Berbeza dengan seorang rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan isi syariat, isi wahyu yang telah diturunkan ke atasnya. Justru apabila Allah mengatakan dalam surah Al-Muddathir ini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, maka di situ perintah jelas daripada Allah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isi wahyu yang telah diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata Syekh Muhammad, negeri asal baginda ialah Mekah. Yani Nabi orang Mekah, lahir di Mekah, tumbuh membesar di Mekah, ya, di semenanjung tanah Arab. Kemudian baginda berhijrah ke Madinah, iaitu setelah menghabiskan masa 13 tahun berdakwah di Mekah. Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul sewaktu umurnya 40 tahun. Maka Nabi berdakwah kepada penduduk Mekah, kepada orang-orang musyrikin Mekah. Ternyata selama 13 tahun gigih menyampaikan agama Islam kepada orang-orang Mekah. Dan ketika mana penduduk Mekah tidak menghargai dakwah yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka melakukan pelbagai sekatan dan gangguan untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga kemuncaknya mereka berkomplot ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan ke atas baginda supaya berhijrah ke Madinah, iaitu sebuah bandar, sebuah tempat yang terletak di arah utara Mekah itu, dan jaraknya kira-kira kurang lebih 400 km. Maka Nabi mengarahkan para sahabat penduduk Mekah berhijrah ke Madinah terlebih dahulu, sementara baginda menunggu sehinggalah apabila diizinkan atas baginda untuk keluar dari Mekah menuju ke Madinah, maka ketika itulah, ya, Nabi sendiri berhijrah
ke Madinah ditemani oleh sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Kata penulis, Allah mengutuskan baginda untuk memberi peringatan agar menjauhi syirik serta menyeru mereka kepada tauhid. Nak kata tuan-tuan dan puan-puan sedar tak sedar, inilah mesej utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mengingatkan manusia supaya menjauhi syirik. Kerana itulah keadaan golongan musyrikin Mekah sewaktu hidup Nabi Muhammad. Sekalipun Kaabah sudah pun ada di Mekah itu, waktu itu, Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Kaabah terus dijaga dan dipelihara oleh golongan musyrikin Mekah. Tinggal lagi ajaran Nabi Ibrahim itu telah berlaku banyak tokok tambah. Sedangkan kita maklum bahawa semua para Nabi, termasuklah Nabi Ibrahim, mereka membawa mesej yang sama. Menyeru manusia kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat bagaimana apabila zaman silih berganti dan manusia terus menjauh daripada ajaran agama Nabi mereka, berlakulah banyak perubahan-perubahan akibat kejahilan, ya, bisikan tipu daya syaitan dan sebagainya. Maka berlaku perubahan-perubahan, berlaku tokok tambah dalam agama itu. Dan kemuncaknya kita lihat bagaimana keadaan kaum musyrikin Mekah sewaktu pada zaman Nabi Muhammad. Kita kata jelas mereka bergelumang dalam kesyirikan. Sekalipun mereka mengakui ketuhanan Allah selaku Tuhan semesta alam, tetapi dalam masa yang sama mereka mempunyai fahaman-fahaman yang menyeleweng, kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan sama sekali dengan agama Islam. Kepercayaan bahawa dalam menyembah Allah perlulah dilakukan secara dengan adanya perantara. Maka diadakan patung-patung berhala untuk disembah dan dipuja. Tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai perantara agar mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang Allah sebutkan tentang perbuatan mereka itu dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tiadalah kami menyembah patung-patung berhala ini melainkan untuk ia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah keadaan serba sedikit kaum musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy yang bergulumang dengan syirik. Di samping hal-hal yang lain, masalah-masalah yang lain. Maka Nabi Muhammad diutus, antara tujuan utamanya ialah untuk mengingatkan mereka supaya menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan itu. Dan menyuruh agar mereka kembali kepada tauhid. Menyuruh mereka kepada tauhid. Tauhid yakni mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala apa sembahan, dalam segala apa ibadah yang dikerjakan.
Kemudian kata penulis, dalilnya adalah firman Allah, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ruzza fahzur, wa la tammum tastakthir, wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu, maka besarkanlah dia. Yakni, agungkanlah Allah. Dan pakaianmu, maka sucikanlah ia. Ini pakaian perlu dibersihkan, terutamanya daripada segala kotoran najis. Dan segala kejahatan, maka jauhilah ia. Dan janganlah kamu memberi sesuatu dengan tujuan untuk mendapat lebih banyak daripadanya. Yang ini jangan berangan-angan untuk nak mendapat balasan dunia atas apa yang dikerjakan. Dan bagi Tuhanmu, maka bersabarlah. Yang ini bersabarlah dalam melaksanakan perintah Tuhanmu itu. Jadi kita lihat Allah memerintahkan, ini antara ayat-ayat pertama yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad, mengandungi perintah atau mengandungi isi makna melantik Rasulullah menjadi seorang Rasul dan menyampaikan isi apa yang telah diturunkan ke atasnya kepada umatnya. Dan dalam masa yang sama, seperti yang kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, antaranya, maka sucikanlah dan pakaianmu, maka sucikanlah ia. Di samping perintah supaya membersihkan pakaian daripada kotoran najis, kita kata najis, kotoran najis yang paling utama secara tidak langsungnya yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah supaya membersihkan diri daripada kotoran najis, syirik dan kufur. Itu najis paling besar yang perlu dijauhi oleh setiap seorang Muslim, disusuli dengan kotoran najis fizikal, najis hissi yang perlu dibersihkan, terutamanya apabila seorang itu hendak mengerjakan salat, seperti yang kita sedia maklum. Kemudian kata penulis, maksud perkataan qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, di sini adalah baginda, ini perintah atas baginda supaya memberi peringatan kepada manusia untuk menjauhi syirik serta menyuruh mereka kepada tauhid. Ini perintah agar Rasulullah menyampaikan kepada umatnya peringatan untuk menjauhi syirik, menyuruh kepada tauhid. Kerana seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi, itulah mesej utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Di samping banyaknya perintah-perintah yang lain, seperti mana perintah mendirikan solat fardu 5 waktu, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi mesej yang pertama ialah mengajak manusia supaya menjauhi syirik dan kembali kepada tauhid. Maksud perkataan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besarkanlah dia, yakni agungkanlah Allah dengan tauhid seperti mana yang layak bagi Allah selaku pencipta, pengurus, pemilik dan pemberi rezeki ke atas manusia.
maka layaklah untuk Allah yang diagungkan, untuk Allah disembah semata-mata, diesakan segala amal ibadah yang dikerjakan. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian kata penulis, maksud perkataan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah ia. Yang bersihkanlah amalanmu daripada syirik. Yang ini dijelaskan oleh para ulama tafsir bahawa di sebalik ayat-ayat ini, sekalipun dia bersifat ringkas, tetapi dia mengandungi maksud-maksud yang tersirat, yang mendalam. Wa thiyabaka fatahhir. Maksud perkataan warruzza fahjur, dan segala kejahatan maka jauhilah ia. Ar-rujz adalah berhala, dan hajar adalah meninggalkan dan berlepas diri daripadanya, dan juga berlepas diri daripada penyembahannya. Warruzza fahjur. Yang ini ternyata bukan sekadar dijauhi kejahatan secara umum, bahkan kejahatan secara khusus, kejahatan paling besar yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu menyembah berhala. Seperti mana juga menyembah sembahan-sembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syirik adalah kejahatan yang paling besar, kejahatan yang paling berat. Justru ia perlu dijauhi dan ditinggalkan. Seperti mana kejahatan-kejahatan yang lain. Seterusnya kata penulis, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid selama 10 tahun. Afwan, tadi kita di awal tadi kita ada sebut bahawa baginda menyeru kepada tauhid selama 10 tahun. Setelah 10 tahun baginda dinaikkan ke langit dan diwajibkan ke atas baginda untuk menunaikan solat 5 waktu. Yang ini merujuk kepada peristiwa Isra' Mi'raj. Dan tinggal lagi di sini penulis memperincikan lagi. Sepanjang 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 10 tahun pertama itu khusus untuk mengajak manusia kepada tauhid, menjauhi syirik dan mengesahkan Allah semata-mata. Selama 10 tahun sewaktu di Mekah, tanpa ada sebarang mesej yang lain. Sama ada untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan sebagainya. Ini semua belum lagi disyariatkan sewaktu itu. Maka itu maksudnya, baginda menyuruh kepada tauhid selama 10 tahun. Yang ini tanpa ada sebarang suruhan yang lain. Fokus kepada tauhid semata-mata selama 10 tahun. Dan hanya setelah 10 tahun itu, datangnya peristiwa Isra' Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, dan sewaktu Nabi sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7, Nabi Nabi dihadapkan kepada Allah, dihadapkan di hadapan Allah,
Dan disitulah diperintahkan ke atas baginda untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Bermula dengan perintah 50 waktu, tetapi apabila Nabi turun ke langit yang di bawah, bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya mengenai apa yang telah diperintahkan ke atas baginda, baginda mengatakan 50 salat fardu. Maka Nabi Musa menjelaskan bahawa hal tersebut tidak akan mampu dilaksanakan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan, diminta ke atas baginda supaya kembali semula kepada Allah dan minta supaya dikurangkan. Maka berlakulah ulang alik antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa, di mana setiap kali dikurangkan sedikit demi sedikit, sehinggalah akhirnya daripada 50 salat fardu itu dikurangkan sampailah ke 5 salat fardu, seperti yang kita lihat pada hari ini, di mana dikurangkan daripada 50 salat fardu sehari semalam kepada 5, sekadar 5 salat fardu sehari semalam. Dan sekalipun dikurangkan jumlahnya itu, tetapi ternyata pahalanya tetap sama seperti asalnya 50 waktu itu. Maka itulah berlakunya pensyariatan solat fardu 5 waktu itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, sewaktu Nabi menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian kata penulis, baginda solat di Mekah selama 3 tahun. Ini 3 tahun terakhir di Mekah itu, menggenapkan 13 tahun tadi. Baginda solat di Mekah selama 3 tahun. Kemudian baginda diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah setelah dakwah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Yani dakwah kepada tauhid, menjauhi syirik, seruan baginda supaya berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin Mekah itu ditinggalkan penyembahan kepada batu-batu, pokok-pokok, kepada malaikat, segala apa bentuk syirik yang berlaku waktu itu di Mekah. Penyembahan kepada matahari dan bulan dan sebagainya yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah. Nabi perintahkan, Nabi seru kepada mereka supaya ditinggalkan semua penyembahan-penyembahan ini, kerana dia adalah syirik. Ketika mana seorang itu menujukan suatu ibadah yang sepatutnya ditujukan kepada Allah tetapi ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik. Tetapi apakan daya, ternyata bahawa golongan musyrikin Mekah mereka sangat degil. Ternyata perbuatan-perbuatan syirik itu sudah sebati dengan jiwa mereka. Bahkan mereka merasa bangga beramal dengannya. Itu adalah warisan budaya, amalan datuk moyang mereka. Seperti mana yang kita lihat dalam peristiwa pakcik Rasulullah, Abdul Muttalib, sewaktu beliau sedang nazak
saat-saat akhir hidup beliau, Nabi datang menziarahi beliau kerana beliau adalah pakcik baginda, bahkan seorang yang sangat rapat dengan Rasulullah, malah banyak membantu Rasulullah, sedangkan dia belum memeluk Islam waktu itu, tetapi dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan mempertahankan Rasulullah daripada gangguan orang-orang Mekah. Maka apabila Rasulullah sampai ke rumah pakciknya Abdul Muttalib, dalam keadaan beliau sedang terlantar nazak, ternyata di sisinya Abu Jahal, tidak lain dan tidak bukan. Abu Jahal berada di sisinya. Maka Rasulullah datang kepada pakciknya Abdul Muttalib. Baginda terus menyuruh kepada Abdul Muttalib supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Baginda baginda berkata, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kalimah yang aku akan berhujah untuk engkau di hadapan Allah dengannya di akhirat nanti. Ini kalimah yang aku akan menjadi saksi bagi engkau bahawa engkau telah mengucapkannya sewaktu di dunia, sebelum engkau meninggal dunia. Abdul Muttalib diseru beberapa kali supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu. Sedangkan Abu Jahal mendengar perbualan antara mereka berdua itu. Kemudian Abu Jahal mengingatkan Abdul Muttalib dengan ucapan dia, apakah engkau ingin berpaling daripada datuk moyang kau? Apakah engkau nak berpaling daripada ajaran datuk moyang dan menganut agama ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad ini? Lihat, pada saat-saat getir itu, Abdul Muttalib ternyata beliau dalam keadaan delima, tidak tahu yang mana satu yang perlu beliau pilih. Sedangkan di waktu yang sama beliau percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan selama itu dia telah membantu Rasulullah. Tetapi apakan daya, dalam waktu yang sama adanya ucapan seperti itu daripada Abu Jahal, mengingatkan beliau akan agama warisan datuk moyang mereka. Ini agama syirik yang mereka sekian lama amalkan. Maka kesudahannya Abdul Muttalib mati dalam keadaan syirik. Mati tanpa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka persoalan di sini, kenapa Abdul Muttalib memilih untuk berbuat demikian? Tidak lain dan tidak bukan kerana perasaan bangga dengan agama budaya datuk moyang, warisan turun-temurun, atau beliau malu sekiranya meninggalkan amalan turun-temurun itu. Beliau memperkirakan apakah yang akan diperkatakan oleh orang ramai. Beliau mengambil kira apa pandangan masyarakat Arab terhadapnya andainya beliau memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kita lihat
tuan-tuan. Maka persoalannya bukan beliau tak percaya kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi kerana memikirkan persepsi tanggapan masyarakat terhadapnya yang tidak akan setuju dengan perbuatannya masuk Islam, tidak akan setuju dengan perbuatannya mengucap 2 kalimah syahadah, maka akhirnya beliau mendahulukan, beliau meraihkan keadaan masyarakat dan sehingga tidak mahu mengucapkan kalimah syahadah itu, lalu mati dalam keadaan kesyirikan, wal'iyadhu billah. Maka itulah kita lihat sedikit sebanyak keadaan kaum musyrikin yang menolak dakwah Islam, menolak dakwah tauhid, menjauhi syirik, seruan supaya menjauhi berhala-berhala, meninggalkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah. Pendirian orang-orang kufar musyrikin Mekah menolak dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun sudah bertahun-tahun Rasulullah gigih menyampaikan dakwah dan terus bersabar berhadapan dengan karenah orang-orang Mekah, sehingga apabila cukup masa dan genap 13 tahun, akhirnya turunlah perintah atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah pergi ke Madinah untuk memberi tumpuan kepada orang yang lain pula, mengenangkan bahawa orang-orang Mekah tidak menghargai dakwah baginda. Maka Nabi diperintahkan supaya berhijrah untuk melihat pula orang-orang Madinah dan menyampaikan dakwah baginda kepada penduduk Madinah itu. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ, dan insya-Allah selepas ini kita akan teruskan lagi dengan bahagian yang seterusnya mengenai peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya. Dalam siri kita nak memahami dan mengenal rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dasar yang ketiga ini. Sekian sahaja, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.